Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Hakim Birsdin dari kelas DSM 2A. Okey, di belakang saya ni terdapat timbunan sisa pepejal yang akibat daripada aktiviti sosioekonomi daripada penduduk setempat. Timbunan sisa pepejal ini menyebabkan berlakunya pencemaran dan gangguan terhadap penduduk serta memberi gangguan kepada pekebun kerana laluan para pekebun berada dekat dengan timbunan-timbunan sampah ni dan akan menyebabkan gangguan bau busuk dan serangga perosak. Kepentingan aktiviti mesra alam ni amat penting kepada masyarakat tempat dalam masalah pencemaran sisa pepejal ni. Oleh itu kita ada beberapa cara untuk menangani masalah ini berlaku lagi dengan melakukan pelaksanaan undang-undang. Jika terdapat seseorang itu membuang sampah secara sesuka hati ataupun secara tidak betul, individu tersebut boleh dikenakan dengan Akta Alam Sekitar 1974, Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Akta Jalan, Parit dan Pembangunan. Dan selain itu, kita dapat usahakan dengan pengawalan bukan perundangan, iaitu membina pusat kita semula, di mana masyarakat setempat ataupun penduduk setempat boleh mengumpul bahan-bahan yang boleh dikita semula seperti botol, tin, kaca dan sebagainya yang boleh dikita semula, dihimpunkan dan dibawa ke tempat pusat kita semula. Ini akan dapat mengurangkan masalah timbunan sisa pepejal yang boleh mencemarkan alam sekitar di kawasan sekeliling. Kepentingan penjagaan alam sekitar amatlah harus dititik berat oleh masyarakat setempat, terutamanya terhadap sistem pernafasan persekitaran yang bersih yang membolehkan kita menyeduh udara yang segar. Udara yang segar dan bersih lazimnya terdapat di kawasan yang dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan hijau. Melalui persekitaran yang segar dan nyaman juga membolehkan orang ramai ataupun masyarakat setempat melakukan aktiviti harian dengan selesa tanpa sebarang gangguan serangga perosak dan bau yang busuk yang datang daripada kawasan pencemaran sisa pepejal. Untuk jenis pencemaran, kita boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pencemaran berfaktorkan semula jadi dan pencemaran berfaktorkan manusia. Untuk pencemaran berfaktorkan semula jadi selalunya berpunca akibat daripada daripada bencana alam dan juga berlaku dengan sendirinya. Sebagai contoh, letusan gunung berapi, ribut taufan dan banjir kilat. Dan untuk pencemaran yang berfaktorkan manusia, pencemaran tersebut berlaku disebabkan oleh manusia secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebagai contohnya, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bau dan pencemaran bunyi. Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem yang memelihara alam sekitar dan alam semula jadi untuk meminimumkan kesan-kesan negatif daripada aktiviti seharian manusia. Contoh yang kita boleh lihat di kilang-kilang, mereka memasang penapis di corong-corong asap, dan kita boleh lihat juga pengusaha ataupun pengeluar kereta pada masa kini, mereka mula mengeluarkan kereta-kereta hybrid ataupun kereta elektrik yang mesra alam. Untuk masalah pencemaran sisa pepejal di kawasan ini, kita boleh menggunakan konsep teknologi hijau seperti mengamalkan amalan 5R, iaitu rethink, reduce, repair, reuse dan recycle. Amalan konsep 5R ini bermaksud rethink, iaitu berfikir dahulu sebelum buang. Seterusnya, reduce bermaksud mengurangkan penghasilan sampah sarap. Dan seterusnya adalah repair. Repair itu bermaksud membaiki barang-barang yang terbuang selagi boleh dibaiki. Reuse
menggunakan barang-barang daripada barang terbuang selagi boleh digunakan. Dan akhir sekali adalah recycle, iaitu menghimpunkan ataupun kita semula barang-barang yang boleh dikitar semula. Contoh dia macam itulah, macam kaca, macam tin, botol, plastik dan sebagainya. Kesimpulannya, kita perlulah menjaga kebersihan serta menjaga alam semula jadi, kerana gas oksigen yang kita hirup setiap hari adalah daripada tumbuhan di sekeliling kita. Maka penjagaan alam sekitar wajib dititik beratkan oleh setiap lapisan masyarakat demi kesejahteraan bersama. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.